boleh jatuhkan tangan dulu. Maksudnya kamu dah boleh dengar dengan jelas suara cikgu. Okay, so kita nak tengok hari ni. Ni sama je. Setiap kali kelas kita akan pakai buku teks sama. Jadi kamu pun dah dapat buku teks. Okay, kamu dah Kamu dah dapat buku teks, buku aktiviti kamu. Nanti buku aktiviti nanti kita akan buat secara perlahan-lahan lah. Okay, sekarang ni kita pakai buku teks je dulu. Okay, untuk hari ni kita akan fokus dekat muka surat 9 dan muka surat 10. Banding nombor dan juga muka surat 11 hingga 13 bilang nombor. Okay, dua tajuk ni lah yang kita akan fokus untuk hari ni. Nak buka buku teks depan kamu boleh, tak nak buka lagi pun tak apa. Sebab apa yang cikgu tunjuk dalam skrin ni, dalam PowerPoint ni, ini adalah bahan yang sama cikgu ambil dalam buku teks dan ada sedikit bahan tambahan lah yang cikgu tambah untuk tambahkan kefahaman kamu. Okay, jadi untuk hari ni kriteria kejayaan kita hari ni adalah yang pertama, kamu dapat banding nombor, mana nombor lebih besar, mana nombor lebih kecil. Yang kamu juga dapat bilang nombor tu secara tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, kalau tertib menaik tu maksudnya dari nombor kecil ke nombor besar. Kalau tertib menurun tu dari nombor besar ke nombor yang lebih kecil lah. Okey. So kita pergi dulu yang pertama. Okey, kita nak banding nombor. Okay, banding nombor ni maksud kita nak banding lah. Nombor ni besar, nombor mana kecil, nombor mana lebih besar, nombor mana lebih kecil. Okay, itu yang dimaksudkan sebagai banding. Okay, kita buat perbandingan antara nombor. Satu nombor besar, satu nombor kecil. Okay, jadi nak banding nombor ni, okay, bagi perhatian, kamu dengar elok, benda ni senang je sebenarnya. Okay, nak banding nombor ni dia ada guna beberapa kaedah lah, beberapa cara untuk kita banding nombor. Okay, yang pertama kita nak banding bilangan digit. Okay, apa yang dimaksudkan dengan bilangan digit tu adalah berapa bilangan nombor tu lah. Okay, contoh sekarang dekat depan kamu, dekat skrin kamu fokus kat skrin, kamu dengar. Okay, cara kita belajar secara online ni macam ni lah. Kamu tengok skrin, dalam masa yang sama kamu dengar apa yang cikgu terangkan. Okay, untuk banding bilangan digit ni, okay, dia ada dua nombor kat situ. Satu 1504 dan satu lagi nombor 72. Apa yang dimaksudkan dengan kita banding bilangan digit? Okay, apa yang kita maksudkan dengan banding bilangan digit ni, kita bandingkan bilangan nombor ni. Contoh, 1504 tu ada 4 digit. Ada 1, 5, 4. Maksud 1 tu 1 digit, 5 tu 2 digit, 0 tu digit ketiga, 4 tu digit keempat. Maksud digit ni adalah berapa banyak nombor yang ada dalam nombor tu lah. Dia dipanggil bila sebatang-sebatang atau satu-satu tu kita panggil dia sebagai digit. Okey. Nombor 72 dia ada 2 digit. Dia ada nombor 7 dan 2. 2 sahaja digit. Maksudnya ada 2 sahaja angka dekat situ kan. Okey. Bila kita nak banding nombor dengan guna kaedah banding bilangan digit, okey, caranya adalah kita tengoklah bila nombor tu ada 4 digit, ada digit yang lebih banyak berbanding nombor yang satu lagi, bermaksud nombor atau nilai nombor tu adalah lebih besar dari nombor yang digitnya lebih kurang. Contoh 4 dengan 2, ada 4 digit, ada 2 digit. Bermaksud nombor yang ada 4 digit tu adalah nombor dia lebih besar berbanding dengan nombor yang ada 2 digit. Jadi kita boleh cakap bahawa 1504 tu lebih besar daripada 72. Sebab 1504 tu ada 4 digit. 72 tu hanya ada 2 digit sahaja. Jadi nombor yang 4 digit adalah lebih besar daripada nombor yang ada 2 digit. Jadi kesimpulan untuk kedua-dua nombor ni kita bandingkan dia, kita boleh cakap 1504 tu adalah lebih besar daripada 72. Ataupun kita nak bandingkan dengan cara satu lagi, kita bandingkan dengan nombor yang lebih kecil kita letak di depan. Jadi kita boleh sebut, kita boleh cakap bahawa 72 tu adalah lebih kecil daripada 1504. Okey? Okey. Jadi ini kita nak banding dengan bilangan digit. Okey, bermaksud cara pertama sebelum kita pergi ke yang seterusnya, benda pertama kita nak bandingkan nombor ni, kita kena bandingkan dulu bilangan digit dia. Okey. Okey, ini contoh pertama. Contoh kedua, kita ada 967 dan juga kita ada 1835. Okey, sebelum tu ingat slot satu ni kita bagi peluang dekat 3 pol dengan 3 opel dulu, 3 topes. Tengok dulu video YouTube yang cikgu post dekat
Google Classroom, nanti 11.30 baru 3 toples masuk. Okey, tapi kalau 3 toples tak boleh masuk 11.30 tak apa, stay je dalam ni. Cuma nanti kena left lah bagi peluang dekat yang lain. Okey, kita teruskan. Untuk banding bilangan digit. Okey, nombor yang pertama 967. 967 ada 3 digit. 1835 ada berapa digit? Cuba angkat jari kamu, tunjuk dekat depan skrin tu. Ada berapa digit? 1835 ada berapa digit? Tunjuk jari kamu. Okey, Naili. Naili tunjuk 4. Okey, Aisyah pun tunjuk 4. Okey. 1835 ada 4 digit. Okey. Jadi, untuk perbandingan nombor ni, kita dah boleh nampak lah bahawa nombor yang kedua atau nombor 1835 yang ada 4 digit tu, dia adalah nombor yang besar. 967 itu adalah nombor yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya kita boleh buat 1835 lebih besar daripada 967. Sebab kita nampak jelas kat sini yang 1835 tu kita ada 4. Okey, yang 967 tu kita ada 3. Okey, jadi nombor yang ada lebih banyak digit bermaksud nombor tu adalah nombor yang lebih besar. Nombor yang digitnya lebih sedikit bermaksud nombor tu adalah nombor yang lebih kecil. Kita boleh sebut 1835 lebih besar daripada 967 ataupun kita letak nombor yang kecil di depan, dia jadi bertukar lah. Kita jadi 967 adalah lebih kecil daripada 1835. Okey, ini adalah perbandingan nombor bila bilangan digitnya adalah tidak sama. Okey, sekarang ni kita nak banding nombor 1249. Oh, saya dah buat dia tu. Okey, tak apa, yang dah buat tak apalah. Kini penerangan dari cikgu. Okey, dengar dulu, dengar bagi perhatian. Okey, 1249 dan juga 1835. Okey, ini ada dua nombor. Kita nak banding bilangan digit, boleh ke tidak? Tak boleh, sebab kedua-dua nombor ni ada 4 digit dan nombor yang kedua pun ada 4 digit. Bermaksud kita tak boleh bandingkan bilangan digit lah sekarang ni. Kita tak boleh cakap 1249 lebih besar atau 1835 lebih besar. Okey, sebab digitnya adalah sama. Kalau macam sebelum ni, kita boleh bandingkan digit sebab satu tu nombor tu ada 3 digit. Satu nombor tu ada 4 digit. So kita bandingkan dia, nombor yang ada digit lebih banyak bermaksud nombor tu adalah nombor yang lebih besar. Okey. Jadi untuk yang ini, kita tak boleh bandingkan digit. Jadi macam mana kita nak banding nombor di atas ni? Inilah cara kedua yang kita perlu gunakan sekiranya kita nak banding dua nombor tu, nombor kedua-duanya tu ada bilangan digit yang sama. Kedua-dua nombor ada 4 digit contohnya. Kedua-dua nombor ada 3 digit. Sekarang ni kedua-dua nombor ada 4 digit. Okey, kedua-dua nombornya ada 4 digit. Jadi macam mana cara kita nak banding nombor di atas ni? Jika dua nombor mempunyai jumlah digit yang sama, jika dua nombor mempunyai jumlah digit yang sama, kita perlu bandingkan mengikut nilai tempat. Okey, kamu tengok dekat skrin kamu sekarang, kamu dengar apa yang cikgu terangkan. Okey. Jika dua nombor tu ada digit yang sama, bermaksud dua-dua nombor ni tadi ada 4 digit. Jadi macam mana cara kita nak banding nombor di atas ni? Kita gunakan jadual nilai tempat. Kita dah pernah belajar sebelum ni kan, nilai tempat, nilai digit. Nilai tempat dalam perkataan, nilai digit adalah dalam bentuk nombor atau dalam bentuk angka. Okey, syarat untuk kita banding nombor menggunakan nilai tempat yang pertama, dah keluar dah dekat skrin kamu tu, mesti bermula dari depan. Bermaksud kalau depannya dia adalah 1000. Okey, syarat dia mesti bermula dari depan. Okey, syarat yang kedua, jika kita bermula dari depan tu, nilai nombornya sama. Okey, bermaksud atas dan bawah. Sekarang ni kita nak bandingkan nombor atas tu 1835. Nombor yang di bawah adalah 1249. Okey, sekarang ni kita nak bandingkan nilai tempat ni. Okey,
sekiranya nombor tu mempunyai digit yang sama. Okey, jadi kita mula dari depan, jika nilai nombor yang sama, kita kena pergi ke nilai tempat yang seterusnya. Okey, kenapa bulatan tu bergerak? Okey, yang pertama dengar, tengok dan dengar. Yang pertama dia mesti bermula dari depan. Okey, cikgu bulatkan nilai tempat dan kedua nombor tu di depan. Okey, atas tu nombor dia 1835, yang bawah tu nombor dia 1249. Bila dia mula dari depan, dia jumpa 1000, kedua-duanya 1. Jika nilai nombornya sama, bermaksud kedua-dua tu 1. Atas 1, bawah 1. Maksud sama. Jadi kita tak boleh bandingkan dia lagi. Kita kena teruskan ke nilai tempat yang seterusnya. Bila kita pergi ke nilai tempat seterusnya, kita jumpa ratus. Bila jumpa ratus, kat situ kita jumpa nombor yang berbeza. Nombor atas 8, nombor 2 di bawah. Nampak kan ada beza kat situ. Kalau tadi 1000, sama. Bila sama, pergi ke sebelah, kita jumpa ratus. Bila ratus, dia dah jadi berbeza. Okey, atas 8, bawah 2. Jadi, bila macam tu, kita akan tengok nilai nombor mana yang lebih besar. Bermaksud, nombor 8 lebih besar. Ini menunjukkan bahawa nombor yang berada di bahagian atas adalah lebih besar berbanding dengan nombor yang berada di bahagian bawah. Jadi kesimpulannya adalah 1835 lebih besar daripada 1249. Sebab apa? Sebab bulatan tu kita nampak nombor atas dia 8, nombor bawahnya 2. Jadi nombor yang di bahagian atas tu adalah lebih besar daripada nombor yang berada di bahagian bawah. Ataupun kita boleh bandingkan dia dengan 1249 adalah lebih kecil daripada 1835. Okey? Okey, ini contoh yang pertama. Ini bila digitnya tidak sama. Bila digitnya sama. Bila digitnya tak sama, kita tengok bilangan digit je. Kita tak perlu buat perbandingan menggunakan jadual macam ni. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Ada dua nombor dekat situ. Satu 3309, satu lagi 3321. Digitnya dua-dua nombor ada 4. Jadi kita tak boleh bandingkan nilai digit. Okey, jadi kita kena guna perbandingan menggunakan nilai tempat, jadual nilai tempat. Syarat yang pertama, dia mesti bermula dari depan. Apa-apa pun bila nak berbandingan nombor menggunakan jadual nilai tempat, mesti bermula dari depan. Kita bulatkan 1000. 1000, jika nilai nombornya sama, teruskan ke nilai tempat seterusnya. So dari 1000, okey sekarang tengok kamu punya skrin bulatan tu dia bergerak. Tengok kamu punya skrin. Dari 1000 dia pergi dulu dekat ratus, masih sama. Jadi dia kena pergi dekat yang seterusnya. Kenapa dia tak berhenti dekat ratus? Okey, mesti mula dari depan. Jika nilai nombornya sama, nilai tempat seterusnya. Kenapa dari 1000 dia tak ada berhenti dekat ratus? Sebab dekat ratus tu nilainya masih sama. Atas 3, bawah 3. Jadi tak boleh jumpa nombor mana yang lebih besar, nombor mana yang lebih kecil. Jadi dia pergi dekat ratus, dia tak berhenti pun. Sebab nombornya sama. Dia akan berhenti dekat nombor yang ada nilainya berbeza. Contoh sekarang ni 10 dekat nilai tempat 10 atas sifar bawah 2. Jadi nombor mana yang lebih besar, atas ke bawah? Mestilah nombor di bawah. Sebab nombor di bawah adalah nombor 2. Sedangkan nombor yang bahagian atas adalah nombor sifar. Jadi nak ambil mana nombor yang lebih besar? Nombor yang berada di bahagian bawah, iaitu nombor 3321. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, 3321 lebih besar daripada 3309. Okey. Ulang balik Ulang banyak kali, kamu boleh ingat. Okey, ini kita nak banding nombor. Masih contoh yang sama. Dia ada dua nombor. Satu nombor di atas 3309. Satu lagi nombor di bawah 3321. Okey, mesti mula dari depan. Bulatkan dulu nombor di depan. Jika nilai nombor sama, kamu bergerak dari 1000 pergi ke ratus.
masih sama nombor dia. Jadi kita kena pergi ke nilai tempat yang mana nilai nombornya kedua-duanya berbeza. Tak boleh sama. Kenapa cikgu tak berhenti dekat ratus? Sebab dekat ratus pun nombor dia masih sama. Jadi kita tak boleh jumpa mana satu nombor besar, mana satu nombor yang kecil. Okay. So kita lihat nilai nombor mana besar. Sifar dengan 2. Sifar lah. 2. Jadi 2 ada nilai. 2 lebih besar daripada sifar. Okay, bila 2 lebih besar dari sifar bermaksud kita tahu nombor yang berada di bawah tu iaitu 3,321 tu lebih besar daripada 3,309. Atau kita boleh sebut atau kita boleh cakap bahawa 3,309 tu lebih kecil daripada 3,321. Okey. Satu lagi contoh nombor. Okey, satu lagi contoh nombor 2,858 dan juga 2,855. Okey. Mesti mula dari depan. Ingat, bila nak banding nombor ikut nilai tempat mesti mula dari depan. Bulatkan nombor yang paling depan. Okey. Jika nilai nombornya sama, teruskan ke nilai tempat seterusnya. Jadi dekat sini 1,000 sama. Sampai dekat ratus pun sama. Sampai dekat puluh pun sama. Yang berbeza adalah dekat bahagian SAR. Okey, kenapa bulatan tu tak berhenti dekat ratus, tak berhenti dekat puluh? Sebab ketiga-tiga tempat tu, 1,000, ratus, puluh tu masih mempunyai nombor yang sama. Jadi dia akan terus berada di bahagian SAR. Jadi dekat SAR tu kita nampak beza dia. Atas 8, bawah 5. Jadi bila macam tu kita tahu bahawa nilai nombor yang lebih besar adalah nombor yang berada di bahagian atas. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah 2,858 lebih besar daripada 2,855, atau kita boleh sebut bahawa 2,855 adalah lebih kecil daripada 2,858. Okey, jadi nak banding nombor ni dia ada dua cara lah. Cara yang pertama tadi adalah kita bandingkan nilai digit. Okay, bila nilai digitnya berbeza, ada 3 digit dan 4 digit macam ni, jadi nombor yang ada 4 digit tu adalah nombor yang lebih besar berbanding nombor yang ada 3 digit. Tapi sekiranya nombor tu adalah nombor yang punya digit yang sama, kita kena gunakan nilai tempat, jadual nilai tempat. Kita kena tengok bermula dari depan. Kalau dari depan tu nombor dia sama, teruskan ke nilai tempat seterusnya. Tapi kalau dekat 1,000 tu pun dia dah berbeza, jadi kita boleh ambil terus. Nombor mana yang lebih besar, itu adalah nombor yang lebih besar. Nombor mana yang lebih kecil, jadi nombor atas atau bawah yang lebih kecil, itu adalah nombor yang lebih kecil. Jadi untuk kesimpulan lebih besar lebih kecil ni boleh guna dua lah. Kalau kita nak cakap lebih besar, nombor yang lebih besar mesti berada di depan. Kalau kita nak cakap lebih kecil, nombor yang lebih kecil mesti berada di depan. Okey. Itu untuk banding nombor. Okey, semua ni nanti kamu kena jawab dalam Google Form. Lepas je kelas ni nanti boleh jawab dalam Google Form. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, ni pun kita dah tengok 2,858 semua ni. Jadi seterusnya kita nak masuk untuk susun dan bilang nombor. Lepas kita dah tahu nombor mana lebih besar, nombor mana lebih kecil, barulah kita boleh susun. Kita susun nombor tu bermula dari nombor kecil atau kita nak susun nombor tu bermula dari nombor yang besar. Selepas tu barulah kita boleh bilang nombor tu. Okey. Jadi bila kita nak susun dan bilang nombor ni, dia ada dua lah. Okey, satu sama ada tertib menaik atau satu lagi tertib menurun. Okey, nak ingat naik, nak ingat turun, ingat tangga je. Kamu dari bawah, kamu nak naik kelas atas, kamu mesti bermula dari tingkat 1, naik tingkat 2, naik tingkat 3, naik tingkat 4. Naiklah tu. Maksudnya dari 1, 2, 3, 4. Dari kawasan rendah, kamu pergi ke kawasan lebih tinggi. Dari nombor yang lebih kecil, kamu pergi ke nombor lebih besar. Kamu naik tangga. Okey, kalau menurun bermaksud kamu dari tingkat 4, turun tingkat 3, turun tingkat 2, turun tingkat 1. Bermaksud kamu turun dari nombor yang lebih besar ke nombor yang lebih kecil. Ataupun kamu turun dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tak ada orang naik, saya naik tangga dari tingkat 4 ke tingkat 1.
Tak ada saya turun tangga tadi dari tingkat 1 ke tingkat 4. Itu pelik tu, macam mana kamu turun dari bawah ke atas. Okey. Jadi bila kita nak susun dan bilang nombor, first kali macam kita belajarlah, kita banding dulu nombor tu. Mana satu nombor yang lebih besar, mana satu nombor yang lebih kecil. Okey, jadi dekat soalan ni dia tanya, apakah nombor paling kecil? Jadi kita buat perbandingan macam tadi. Kita cari mana satu nombor yang lebih kecil dan kita cari mana satu nombor yang lebih besar. Okey, guna cara perbandingan nilai tempat tadi. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Dia seperti tangga. Okey, dari tangga bawah ke tangga atas bermaksud itu adalah tertib secara menaik. Bila tertib menurun, dia dari atas ke bawah. Jadi tertib menaik tu dia akan mula dengan nombor yang paling kecil. Okey, jadi nombor yang paling kecil dekat depan kamu ni ialah nombor 2,800. Dan nombor yang paling besar adalah nombor 3,100. Jadi bila kita nak susun nombor tu mengikut tertib menaik dan juga kita nak susun nombor tu mengikut tertib menurun, kita boleh gunakan cara tangga. Letak dulu nombor yang kecil di paling bawah. Pergi ke paling atas, letak nombor yang paling besar. Barulah selepas tu kita tengok dua lagi nombor tu berada di kedudukan yang mana. Jadi dekat depan kamu ni cikgu ambil dalam buku teks ni. Sebab tu cikgu cakap tak perlu ada buku teks dekat depan pun tak apa. Sebab apa yang cikgu masukkan dalam slide ni benda yang sama dalam buku teks kamu. Okay, jadi buku teks tu guna sebagai tambahan lah nanti untuk kamu jawab Google Form. Okay. Jadi tengok. Bila tertib menaik, susun nombor paling kecil hingga paling besar. Bila tertib menurun, kita susun nombor paling besar hingga ke nombor yang paling kecil. Tengok kucing tu pun dia buat. Kucing yang berada kat bawah tu kecil. Kucing yang duduk kat atas tu besar. Okay, jadi cara nak ingat senang tertib naik, tertib nurun ni, tangga lah. Okay. Ini pula kita nak susun dan bilang nombor. Bilang nombor dia bagi tahulah. Bilang menaik satu daripada 581. Bila dia cakap bilang menaik satu-satu bermaksud naik satu. Tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Okey, itu maksud dia. Bilang menaik satu-satu. Apa maksud dia? Bilang menaik satu-satu daripada 5,821. Naik satu-satu maksud nombor tu kamu tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu. Itu maksud dia. Okey. Jadi 5,821 tambah 1 5,822 tambah 1 5,823 tambah 1. Itu yang dimaksudkan kita bilang nombor satu. Okey. Contoh yang B, yang perempuan tu, pengawas tu, dia cakap bilang menaik 10-10. Bila bilang menaik 10-10 bermaksud dari nombor yang diberi itu 5,821 tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Bermaksud dekat nilai tempat puluh tu yang akan bertambah. Okay, tengok kalau kamu tengok dekat sini, dia bermula dengan 5,821, dia naik 10. Jadi 5,831, naik 10. 5,841, naik 10. 5,851. Okey, ini menaik. Kalau menurun, dia akan mula dari 5,840 turun 55. Bila turun 55, maksud dia kamu kena tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5. Jadi benda yang kamu kena ingat adalah bila naik, kamu tambah. Bila dia cakap bilang menaik, bermaksud tambah. Kalau naik 10-10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Kalau dia cakap menurun 55, tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5. Okey. D, bilang menaik 66. Bila bilang menaik 66, bermaksud kamu kena tambah 6, tambah 6, tambah 6. Dari 5,826 tambah 6. Jadi 5,832 tambah 6, 5,838. Tempat kosong ni apa yang perlu kamu buat? Kejap lagi cikgu nak kamu tulis jawapan dekat chat. Sebelum tu tengok dulu E. Bilang menurun 22 bermaksud dari belakang dia tolak 2. Tolak 2. Apa bahagian yang kosong ni? Jadi dekat chat tu sekarang cikgu nak kamu tulis jawapan kamu. Kamu tulis macam ni. D apa? E apa? Tulis jawapan kamu sekarang.
Cikgu nak bagi tandas. Okey, pergi dulu. Okey, tak apa, kelas dah nak habis dah. Siapa yang masih ada dalam kelas ni boleh tulis kamu punya jawapan. D apa jawapan kamu, E apa jawapan kamu. Baik, cikgu bagi masa dalam 2 minit. Ada dua tu, D dan E. D apa nombor dia, E apa nombor dia. Cikgu nak jawapan dia. Kotak kosong tu apa jawapan yang kena ada dalam tu? Nombor apa? D tu ada ruangan kosong tu, apa jawapan dia? E tu apa jawapan dia? Bukan cikgu nak jawapan kamu D atau E. Ini D ni dekat ruangan kosong ni jawapan dia sepatutnya apa? E tu jawapan dia dekat ni sepatutnya apa? Kena tengok yang D tu dia cakap bilang menaik 6-6. Yang E tu dia cakap bilang menurun 2-2. Cara yang ketiga, jadi kita dah tunjuk beberapa cara video ni. Kita tengok banyak cara. Tengok cara kenapa ni banyak. Okey, 30 saat lagi cikgu bagi masa. Siapa yang bagi jawapan ni, nanti cikgu dapat kamu punya ni balik tau. Kamu punya jawapan ni cikgu boleh tengok siapa yang turut serta bagi jawapan, siapa yang diam je tak bagi jawapan. Ini akan jadi kamu punya pentaksiran nanti. Okey. Bagi je, tulis je jawapan. Jadi berbaki 2 minit lagi sebelum cikgu pergi ke slot kedua. Okey, macam biasa, lepas sahaja kelas slot pertama ni untuk kelas 3P dan 3O. Okey, kamu pergi ke bahagian classwork dalam GC masing-masing. Ada latihan minggu, kejap, bukan minggu 4 latihan minggu 5 dah kita minggu ni. Okey, cari latihan minggu 5. Sama je, Google Form kita pakai Senang. Benda tu, soalan tu cikgu ambil dari buku teks, uji diri. Kamu jawab je dalam tu, nanti jawapan kamu tu cikgu boleh terus printkan untuk simpanan. Okey. Jadi 11.30 dah. Okey. Cikgu nak teruskan untuk slot kedua dengan kelas 3 Topaz dan juga sempat masuk. Okey, jadi untuk yang kelas slot pertama ni, nanti cikgu akan post balik rakaman ni. Selepas saja kelas ni, kamu boleh teruskan dengan buat jawapan di GC. Tak perlu tangguh-tangguh, kamu ada masa setengah jam lagi. Kamu buka kamu punya buku teks, buka kamu punya GC, kamu terus jawab. Klik jawapan, kamu terus hantar. Sebab cikgu tengok ada yang bertangguh, cikgu dah bagi masa setengah jam. Sepatutnya kamu guna untuk terus buat latihan, bukan buat benda lain. Okey, jadi untuk 3P, 3O, okey, itu saja untuk kelas hari ini. Kamu boleh teruskan dengan latihan di Google Classroom. Okey, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Jadi boleh left dulu kelas untuk pagi ni. Untuk 3 Topaz yang dah masuk, kita tunggu sekejap, okey? Dalam pukul 11.32, 11.33 kita akan mula untuk slot kedua. Okey, jadi untuk 3P dan 3OP, terima kasih untuk kelas pagi ni. Teruskan dengan kamu punya latihan di Google Classroom. Assalamualaikum.